Kemudian saya melayan dengan baik sebab umurnya sudah 70 tahun lebih. Saya tak nak sebut namanya. Cuma amannya cukup untuk kita menyebut peristiwa yang berlaku. Maka saya pun bawa dia ke Pomen. Saya tolong bawakan motornya, dia saman. Tolong bawa ke motor, saya tolong sekali lah amannya. Kemudian sementara untuk Pomen baiki motor itu tak boleh siap dalam sehari dua. Kemudian saya bawakan balik ke rumah dengan kereta saya itu. Bawa balik ke rumah, santor sampai laman rumah dia. Kemudian saya balik, datang kali kedua mengambil dia pula, maknanya sebab motor dia dah siap. Dan kali kedua tu kita belanja sikit kan, belanja air minum sikit, apa kita minum di restoran. Lepas itu dia datang kali ketiga, cari saya. Datang kali kedua ada masalah, kedua dah siap motor, ketiga datang jumpa saya. Datang kali ketiga, salam-salam, sembang-sembang. Kali ini saya mengkau bahas 3 kali je tuan-tuan, 3 kali. 3 kali, dengan izin Allah. La fakhra. Bukan kerana nak tunjuk pula sombong ke apa, kata bukan. Tapi nak cerita bahawa akhlak yang baik itu boleh menawan hati manusia dan boleh menawan masyarakat Melayu. Dia tak kira bandar keluar bandar ke pinggir bandar ke, akan tetap. Dia kata saya tak pernah mangkah baik. Tapi kali ini PIB 12 ni, PIB sebelum 13, yang sebelum 13, saya mangkah baik. InsyaAllah saya akan mangkah baik. Saya kata, saya akan seorang ni, InsyaAllah dua, dengan isteri. Anak, itu dah pun dari keluarga masing-masing. Anak dari keluarga masing-masing, tapi saya tak dijamin. Tapi 2 orang. Atau tak masuk ahli ke? Tak masuk ahli. Seahlian dulu. Seahlian dulu. Tapi akhirnya dia mengaku bahawa dia menangkap dengan akhlak. Maknanya kita tahu, saya tak kenal dia. Sebelum itu saya tak pernah kenal dia, tak pernah sembang ni. Cuma dia pernah dengar nama saya, tapi tak pernah jumpa dengan dekat. Dia tahu saya, tapi tak pernah bersembang, tak pernah bertegur sapa. Tiba-tiba bertegur sapa yang kita agaknya berpusing minda dia. Yang dia jangka sebelum daripada itu mungkin garang ke agaknya orang faham, tak boleh orang ke umpamanya, tak cara rakyat dan seumpama itu yang ada mungkin dalam minda dia. Terbalik pemikiran dia, rupanya bukan. Kita melayan dia sebagai orang yang lebih tua daripada kita, hormat. Dia bagi salam, jawab salam. Kita salam yang baik dengan dia, tanya keluarga dia macam mana dan seumpamanya. Dengan akhlak itu je biasa-biasa je tuan-tuan. Bukan ada luar biasa. Bukan saya jampi ke muka dia, keumpamanya serapah ke tiup, keumpamanya tak ada. Tak ada. Dengan akhlak yang baik, dia tunjukkan, kita pertontonkan. Maka maknanya dia tertawa. Saya menyatakan untuk bersama dengan memangkah mengundi pas. Tapi tak sempat jadi ahli, dia pun maknanya meninggal. Jadi ini disebut sebagai akhlak yang baik, yang boleh menawan manusia sebenarnya. Oleh kerana itulah apa yang disebut sebagai adillatin 'alal mu'minin, melembut kepada semua orang beriman ini, mestilah dikotakan dan mestilah dilaksanakan. Bermula dalam jemaah, kemudian dilaksanakan di luar jemaah. Tak kira sama ada amalnya orang itu bersama dengan perjuangan kita atau tidak. Kalau dia beriman, maka kita akan masukkan dalam senarai. Bahkan lebih luas daripada itu, kepada orang-orang kafir. Walaupun asasnya ada sikapnya tegas dan keras kepada orang kafir, tetapi kepada mereka-mereka yang tidak menentang Islam, maka amalnya orang-orang yang seumpama ini kita boleh tunjuk juga amalnya kelembutan. Begitulah juga makna Islam ini melangkaui sempadan, bahawa bukan sekadar manusia saja, tapi akhlak yang baik ini juga ditunjuk kepada amalnya bukan manusia, kepada haiwan, begitu.
kepada tubuh-tubuhan, pada batu-batan yang seumpamanya, maknanya pada kenderaan juga ada sifat lemah lembut kita, kasih sayang kita kepada mereka. Begitulah maknanya sepatutnya agar kita berlumba-lumba untuk melaksanakan perkara ini. Wal-yumarina al-insan nafsahu ala khidmatil muslimin mahma kan. Maka hendaklah manusia mentamrinkan atau melatih dirinya supaya biasa ataupun supaya mereka maknanya melayan orang Islam, berkhidmat kepada orang Islam, mahmakan bagaimana keadaan sekalipun, mana rupa keadaan pun, maknanya mereka berkhidmat kepada sama Islam. Fa inna dhalika yutahhiru nafsahu min kulli qaswat. Kerana sungguhnya berkhidmat melayan orang Islam, orang beriman ni menyucikan hati, menyuci diri dan menyuci hati daripada setiap kekerasan. Maknanya kerahnya hati akan dicuci, akan dilembutkan oleh maknanya sifat suka melayan orang yang beriman. Hati kita yang sombong, yang kasar akan jadikan lembut oleh Allah Ta'ala kalau kita rajin suka berkhidmat kepada sama orang yang beriman. Kalau disebut khidmat ni maksudnya tanpa bayaran. Kalau dah berbayar bukannya khidmat namanya. Kalau dah berbayar maknanya itu bukannya khidmat. Kita khidmat dengan orang tak ada mahal harganya, RM1 je. Itu bukannya khidmat. Itu bukan khidmat. Dah pimpin orang orang tua seberang jalan sana, bawa ke seberang sini. Tak ada mahal macam RM2.5 je. Itu tak jadi. Kangkung mudah mahal gitu. Jadi itu bukan namanya khidmat. Khidmat iaitulah amannya memberi layanan dengan percuma kerana Allah SWT. Dan inilah yang amannya kurang, yang amannya semacam setengah tempat tu dah tak ada dah khidmat. Khidmat muslimin, khidmat mukminin ni macam tak ada. Melayan sesama orang Islam, berkasih sayang kepada orang beriman ni macam dah tak ada. Masing-masing nafsi-nafsi. Bukan macam gaya tengah pada mahsyar. Nafsi-nafsi. Masing-masing merupakan diri masing-masing. Padahalnya maknanya sesama orang beriman dalam masyarakat mestilah kita menjadi jual, menunjukkan bahawa maknanya sifat Azillatin al-Muni lemah lembut kepada sama beriman ini maknanya adalah suatu sifat yang tinggi yang mesti kita laksanakan sebagai jundullah, sebagai tentera Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tansa inna it'amu ta'am masakin wal masha ala ra'si yatim yaj'alani fil qalbi rahmatan bi'iznillah. Jangan kamu lupa, jangan kita lupa bahawa sesungguhnya memberi makan kepada orang-orang miskin. Kita bersedekah buat kenuri, bagi makan kepada orang miskin. Kalau tak buat kenuri pun bagi duit, maknanya suruh dia makan, suruh bangun. Dan juga menyapu kepala anak yatim. Kepala anak yatim, sapu kepala anak yatim itu bukan untuk maknanya syakir tak kepala dia. Kadang-kadang sampai sapu syakir. Kepala dia dulu kan. Duduk saya masa budak-budak dulu, waktu tua mesti duduk orang itu. Dia satu kepala king dia tak selesai. Bukan itu. Itu nak mendera dia. Sapu kepala maknanya memusak kepala dia tidak. Dengan tujuan maknanya menunjukkan kasih sayang, kesian pada dia, tak ada makna. Syakir tahu kan? Syakir tu bagi yang tak kepala. Luku kan? Lebih kurang. Dia siap pula dia bagi dia tiup pula lagi. Sebelum luku tu itu bukan macam itu. Dia maknanya memusak kepala ni adalah memusak dengan kasih sayang. Maknanya macam kita usap kucing kita lah. Kan dia seronok kalau kita usap bulu dia. Jadi yang ni atas kepala dia. Memusak kepala anak yatim ini menyebabkan dia rasa bahagia. Dia tak ada ayah, tak ada mak kadang-kadang. Kadang-kadang tak ada mak ayah sekali. Yatim piatu. Maka perbuatan itu boleh menyebabkan menjadikan hati kita itu rahmah. Itu sifat lemah lembut, kasih sayang.
timbul dalam hati kita. Dia automatik. Kalau kita garang umpamanya, ubat orang garang, pergi jumpa negatif. Usap pada. Kalau suami kita garang sangat umpamanya, jumpa negatif, suruh abang-abang tu usap pada dia. Usap pada dia gitu. Mana gitu. Kita namanya tanya apa khabar dia, bagi duit dan seumpamanya, begitulah, bagi makan dia. Kalau isteri kita pun maknanya jadi garang, kita temukan anak negatif. Terus dia usap sekali. Kemudian dia mengusap kepada anak yatim. InsyaAllah akan menjadikan hati dia lembut, akan menjadi rahmat turun daripada Allah Ta'ala, maknanya dalam hati dia dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi inilah maknanya benda-benda yang kita nak laksanakan sebagai apa yang disebut kemuncak kepada azillatin 'alal mu'minin. Itulah berlemah lembut kepada sama orang yang beriman. Wa syai'un akhir, dan satu perkara lagi yang last, nusyiru ilaihi fi hadhihi al-faqrah, yang kami nak tunjukkan dalam faqrah ini, dalam perbincangan ini, iaitulah huwa anna ba'd al-mu'minin la yu'tuna rahmatahum wa adillatahum li kulli al-mu'minin. Iaitulah sebahagian daripada orang beriman, sebahagian daripada orang beriman, dia tidak memberikan kasih sayang mereka itu, rahmat mereka itu kepada semua orang beriman. Dia pilih-pilih orang beriman, dia pilih-pilih. Dia tak semua, dia tak bagi kepada semua orang beriman. Macam gitu. Famasalan tajid ahyanan muridi syekh, kadang-kadang kita dapat murid, anak murid kepada seorang syekh, yatarahamuna fi ma bainahum, mereka itu berkasih sayang dengan sama mereka. Anak murid seorang syekh itu, dia kasih sama-sama anak murid syekh itu, dia berkasih sayang, yataraham, maknanya dia kasih sayang berlemah lembut kepada sama-sama anak murid syekh itu. Maknanya sama-sama seguru begitu. Tapi wahum ghilazun ala ghairihim minal mu'minin, tapi mereka bersikap kasar, maknanya kepada orang beriman yang lain daripada anak murid, yang lain daripada anak murid guru. Begitu. Dia sama-sama anak murid guru dia, sama-sama seguru, dia berlemah lembut. Ataupun dalam konteks kita ni, kita sebut sama-sama seorang yang kita berlemah lembut. Kawasan lain tak nak bagi muka, kawasan lain tak nak bagi muka, cawangan lain tak nak bagi muka. Dia berlemah lembut kepada kawasan dia, cawangan dia. Begitu. Ini tak betul. Ataupun dia berlemah lembut kepada sama orang pahal. Berlemah lembut kepada orang beriman, sama-sama orang pahal. Selain daripada pahal, tabagur dan seumpamanya, ini tak ada. Tak ada sifat lemah lembut. Ini salah kata. وأتباع جميع اليتامى يتراحمون فيما بينهم وهم شداد على غيرهم. Dan pengikut kepada sebuah jemaah, sebuah persatuan, apa-apa persatuan, yatarahamuna, mereka berkasih sayang di antara kalangan mereka, ahli persatuan itu, ahli persatuan sama-sama mereka berkasih sayang. Tetapi dalam masa yang sama mereka itu bersikap keras, syidadun ala ghairihim, sikap keras, kasar kepada selain daripada ahli persatuan mereka. Wala kata dia min fasad tarbiyah, ini adalah merupakan maknanya rosaknya tarbiyah. Ini perkara ini berlaku daripada rosaknya tarbiyah. Tak betul tarbiyah macam itu. Kita mestilah maknanya melepasi sempadan. Namanya beriman, maka kita mesti meletakkan kasih sayang kepada sesama orang